kesan daripada tahun lepas lagi. Cuma tahun ini diberi kelonggaran sedikit, alhamdulillah lah. Kalau ikutkan bisnes tu banyak improve lah, banyak memberi kebaikan kepada kita semua dari segi sektor ekonomi, alhamdulillah. Dan sekarang ini seterusnya di studio Selamat Pagi Malaysia, sebenarnya kami ingin berkongsi pada anda sebab kita sekarang ini beberapa hari saja lagi akan menjelang perayaan Hari Aidilfitri, tapi bahang itu sudah terasa. InsyaAllah 9 hari lagi, hari ini 21 Ramadan. 9 hari lagi, betul. Sebelum 9 hari lagi pun bahang itu terasa. Bahang panas itu disebabkan oleh satunya sebab kita sedang menghadapi pandemik. Ada banyak situasi yang berbeza kalau nak dibandingkan dulu, dan satunya lagi kita bercakap berkenaan kenaikan harga barang, barangan keperluan asas terutama. Seawal Ramadan kita dipanaskan dengan isu tersebut. Jadi hari ini kita nak bercakap jugalah mengenai menjelang Aidilfitri. Jangan ambil kesempatan. Jangan ambil kesempatan ini, kesempatan yang bagaimana? Adakah daripada pihak peniaga sahaja ataupun kita sendiri yang menggunakan, akhirnya kita menjual juga, mengambil kesempatan terhadap kesenangan orang lain. Jadi hari ini kami sangat berbesar hati bersama dengan Tunku Azwil Tunku Abdul Razak, Pengerusi Lembaga Penasihat Persatuan Pengguna Islam Malaysia. Dalam kita bercakap mengenai menjelang Hari Raya, jangan ambil kesempatan. Lebih mudah kami panggil Pak Ungku, lebih mesra Ramadan jugalah. Terima kasih. Selamat datang ke Selamat Pagi Malaysia, Pak Ungku. Apa khabar, Pak Ungku? Terima kasih. Okey, isu ni memang tak habis setiap tahun benda sama je. Kalau tak apa, Pak Ungku Tok Ki datang kat studio cerita benda sama, wakil daripada PPIM. Okey, tahun ni bagaimana kalau Pak Ungku boleh kongsikan sikit daripada pengamatan mata Pak Ungku tentang situasi mereka yang mengambil kesempatan disebabkan musim perayaan yang bakal menjelang tiba ini? Seperti biasa kan, kita akan dimomokkan dengan permasalahan kenaikan harga barang. Bila sampai je ke musim perayaan, sama ada Hari Raya ke, Chinese New Year ke, Deepavali ke, perkara yang sama akan kita hadapi selalunya. Tetapi dalam waktu dan ketika tersebut, kita sebenarnya sebagai pengguna mempunyai juga cara-caranya untuk menangani permasalahan begini. Ya. Dan pihak kerajaan juga sentiasa memantau. Tiap-tiap kali ada perayaan, maka timbullah ceiling price untuk harga-harga barang pasar dan sebagainya. Dan kita sebagai pengguna menjelang Aidilfitri ini kena menjadi pengguna yang bijak sedikit. Jadi pihak kerajaan telah menentukan tiap-tiap harga barangan di pasaran dipamerkan itu mesti ada harga, dia punya price tag, tanda harganya. Jadi kita sebagai pengguna perlulah berwaspada dan melihat sama ada harga yang dipaparkan itu sama ada dia termasuk dalam golongan seperti yang mana yang dikehendaki oleh kerajaan, daripada ceiling price dia. Jadi kalau kita beli benda yang mahal, itu adalah kita punya choice sebenarnya. Ya, kerana barang-barang yang ada yang telah ditentukan harganya memang ada di pasaran. Kenapa kita pergi cari yang tempat yang mahal? Ya, jadi pihak pengguna, consumer perlu menjadi pengguna yang bijak, yang berhemah, buat pilihan yang terbaik menjelang Aidilfitri ini. Jadi kalau kita bercakap mengenai topik hari ini, mengambil kesempatan dalam situasi kenaikan harga barang, adakah keadaan itu mengambil kesempatan? Sebab apa? Kita semua faham ia adalah disebabkan oleh rantaian daripada satu pihak sampailah kepada kita semua yang menggunakan. Jadi dalam situasi di tengah-tengah itu, adakah ia mengambil kesempatan ataupun memang kesempatan itu diwujudkan pada waktu musim perayaan sebegini? Kalau kita lihat sebenarnya, kita boleh lihat dari segi mekanisme supply dan demand. Ya. Satu. Yang keduanya pula kita boleh melihat memang ada unsur-unsur mereka yang mengambil kesempatan. Tetapi kalau kita lihat daripada harga barangan yang sampai kepada peruncit, kalau dia naik, jadi kadang-kadang itu bukan peruncit yang menjadi masalahnya. Permasalahannya ialah dia punya supply chain daripada awal sampai ke peruncitnya. Seperti kita tengok macam ayam. Ayam mesti ada penternak. Ya, dan penternak ayam dia akan menghantar kepada pasar pemborong. Pemborong menghantar kepada peruncit. Ya. Jadi dalam waktu antara rantaian tersebut, banyak mereka yang mengambil kesempatan dari segi transportationnya. Kadang-kadang tu harga makanan ayam dinaikkan menjelang Hari Raya dan sebagainya. Jadi kadang peruncit ni, dia terpaksa juga menaikkan harga barang dia. Tetapi walau bagaimanapun, kenaikan itu perlu di dalam rangka yang dibenarkan oleh pihak kerajaan. Jadi di situ saya rasa tidak ada sangat yang kenaikan yang terlalu mendadak. Pasal pemantauan selalu dibuat oleh pihak Kementerian Perdagangan kan. Dan kita pun dari segi kita punya pihak kita pun kita selalu memantau juga. Kalau ada apa-apa kita akan buat laporan
Supply chain tu satu hal, ada satu lagi masalah dengan pembekal juga peruncit dekat Malaysia ini. Ada satu lagi fenomena, dipanggil fenomena dia simpan barang. Bila menjelang perayaan, bila demand makin tinggi baru dikeluarkan. Jadi harganya melambung naiklah sebab permintaannya tinggi kan. Jadi bagaimana situasi, adakah Pak Angku lihat semakin bertambah buruk sekarang ini atau tahun ini sedikit berbeza jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya? Saya rasa melihat kepada keadaan yang sekarang ni, perkara itu dapat ditangani. Dan kerana kita berhadapan dengan sebenarnya sekarang ini permasalahan pandemik COVID ni. Jadi pemantauan itu dah pun dibuat semenjak kita menghadapi COVID. Pada awal lagi kerajaan dah buat pemantauan. Jadi bila sampai ke perayaan ni, benda tu berterusan. Jadi saya rasa pada waktu dan ketika sekarang ni, masalah yang pendadak menaik secara mendadak dan menyuruh barang, holding barang-barang tu dapat dipantau. Tidaklah seperti mana yang sebelum pandemik dulu macam-macam jadinya. Tapi sekarang pandemik pasal penguasaan tu dah dibuat daripada awal lagi. Sampai menjelang perayaan ni, saya rasa bahan yang dibuat itu masih berterusan lagi. Jadi kurang sedikit. Kita nampak tak banyak sangat orang komplain pun. Yang baru ni soal ayam je sekejap kan. Yang lain tidak berapa. Kita tengok di pasaran sekarang ni. Jadi apabila berlaku kenaikan harga itu secara fizikal. Sekarang perniagaan juga dilakukan secara dalam talian. Bukan sahaja barang makanan, baju raya, tetapi barang basah juga dijual secara dalam talian. Tidakkah sebenarnya apabila saya memerhatikan dalam beberapa aplikasi pembelian dalam talian ini juga, bila kita bezakan dengan secara fizikal, bila kita pergi kedai, ada berlaku sedikit perubahan harga, perbezaan harga. Mungkin saya boleh katakan di setengah-setengah di bawah platform dalam talian ini harganya lebih tinggi. Contohnya dari segi makanan dan sebagainya. Kalau kita pergi kedai biasa, nasi goreng biasa RM5, tetapi apabila di-charge di aplikasi, boleh sampai RM10, tambah lagi dengan kos penghantaran dan sebagainya. Jadi adakah keadaan ini juga dikira sebagai mengambil kesempatan? Pak Angku macam mana? Ini Pak Angku sih memerhatikan keadaan kita sekarang ni semenjak menularnya permasalahan COVID ni, norma baru yang dikatakan sebagainya tu, pengguna telah berubah sedikit dari segi cara mereka membeli, cara mereka habit penggunaan tu dah berubah sedikit untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma baru. Kita sekarang ni cuba mengelakkan untuk pergi ke pasar-pasar, tempat yang banyak ramai orang, untuk mengelakkan. Jadi kita lebih suka membeli online. Sehingga bercambahnya online business sekarang ni. Kalau dulu kita nak beli online, nak cari sambal belacan, tak ada online. Sekarang ni sambal belacan pun ada. Goreng kambing bilis, apa tu, hantu lah, pedas, macam-macam. Tetapi pengguna kadang-kadang tu perlu berwaspada keadaan sekarang ni sebenarnya. Bukan semua online business tersebut dijalankan oleh orang yang bertanggungjawab kadang-kadang tu. Pasal online business ni ada dia punya kebaikan, ada keburukannya. Yang pertama, kita sebagai pengguna perlu mengetahui bahawa bila kita beli online, barang kita tak nampak lagi. Betul. Kita mengharapkan whatever is on di aplikasi itu, yang gambarnya dan sebagainya. Kadang-kadang tu ada pula digunakan influencernya dengan artis-artisnya, mungkin Rizwan sendiri ke Yusni, so influencer jual barang. Jadi kita ikut, tetapi barang belum sampai. Yang pertama, harga di talian ni memang betul, kalau Rizwan cakap tadi, memang mahal. Pasal kadang-kadang kita tidak sedar hidden cost. Kita beli actual cost begini. Bila sampai ke rumah kita, kos penghantaran lagi, kos itu lagi, kos ini lagi. Jadi kita terkena lagi. Dari segi kualiti barang, kita tak dapat tahu lagi sebelum kita terima. Kita belum tentu lagi barang akan sampai dari segi delivery-nya. Dan kebanyakan kita bila dapat barang tu, kualiti yang kita dapat seperti yang kita lihat dalam gambar tu berbeza. Tapi kita tak boleh hantar balik. Jadi Pak Angku ingin menyarankan kalau kita sebagai seorang pengguna, cubalah cari platform-platform yang dah ada track record. Yang pertama. Yang keduanya, janganlah terlalu terjebak dengan harga murah dan sebagainya. Teliti dulu. Buat research dulu, cari dulu betul kata, buat comparison, buat comparative study. Kita pengguna ada choice. Kita mempunyai pilihan. Jadi buat pilihan yang bijak.
Jangan kita sembrono je pasal online business ni banyak dah terkena. Dan separuh tu tak diregisterkan pun. Semua orang ini kita sendiri boleh buka online business sekarang ni. Kita balik rumah, buat balik sikit, masuk ke FB kita ke apa kita ke, orang start order, kita ambil. Tapi adakah kita bertanggungjawab untuk menyampaikan? Melainkan kita gunakan aplikasi yang telah establish kan, itu lain sedikit boleh mengurangkan risiko kita tertipu. Ya. Tertipu lagi kenyataan yang dikeluarkan tadi di skrin anda. Ramai sebenarnya tertipu kalau kita lihat pembelian dalam talian ini, terutama menjelang perayaan Hari Raya Aidilfitri, banyak promosi yang dikeluarkan yang lebih agresif untuk kita menggalakkan mereka membeli. Baru-baru ni ada kes social media influencer seorang menjual sambal, tapi ada yang menjual yang mengaku menjadi resellernya walaupun sudah diberitahu banyak kali jangan beli, tapi tetap ada pengguna yang membeli barangan tersebut. Macam mana untuk kita beri kesedaran kepada mereka ni Pak Engku, walaupun amaran sudah pun dikeluarkan, perkataan jangan itu terang-terang diguna pakai, tapi tetap ada juga yang membeli dan jadi kita percaya. inilah yang aku cakap tadi tu. Pengguna perlu bijak sebenarnya. Kita perlu berwaspada dan berhati-hati. Jangan kita di PPM pun banyak menerima kadang-kadang tu aduan. Tetapi bila kita tengok ada separuh aduan tu adalah kesalahan kita sendiri. Betul. Kita yang tidak menjadi berhemah dari segi pembelian. Dan kita tidak membuat research yang betul. Kita tidak bertanya, kita tidak membuat comparison, perbandingan. Dan bila kita terkena, kita pergi mengadu. Jadi benda tu boleh dielakkan jikalau kita menjadi seorang pengguna yang berhemah dan bijak. Selalu kita katakan pada pengguna, we must be responsible consumers. Yang bijak dan berhemah. Dan pengguna ni sebenarnya boleh menekan keadaan di mana harga barang pun boleh turun. Kalau yang benda mahal, jangan kita pergi beli. Betul. Dan kita mempunyai juga networking kita. Kedai itu dah ada yang tak betul, kan jangan pergi di situ, jangan beli di situ. Kita mempunyai pilihan. Kenapa tidak kita gunakan pilihan kita sebagai pengguna untuk menentukan barang yang kita dapat itu adalah seperti yang mana yang dijanjikan, bermutu dan harganya berpatutan. Itu di diri kita sebenarnya sebagai pengguna. Maksudnya pilihan itu ada. Ada. Jadi dalam soal pilihan itu ada, apabila kita melihat macam kita ada range ataupun pilihan harga satu produk tapi pilihan harganya berbeza. Contohnya kalau di pasar yang lebih ada kelas lagi mahal, pasar biasa ataupun di pasar biasa harganya lebih murah. Adakah harga ini sebenarnya memang sudah ada ditentukan oleh kerajaan cap antara harga yang paling maksimum, yang paling minimum terhadap satu produk? Bagaimana sebenarnya? Sebenarnya harga barang ni cuma barang-barang tertentu, barang kawalan sahaja kerajaan mempunyai responsibility, tanggungjawab untuk menentukan harganya berpatutan untuk kegunaan pengguna. Tetapi bila mana kita melangkah ke arah lain macam pakaian, kasut dan sebagainya itu there is free trade lah. Mengikut apa yang kita nak, supply dan demand. Kita belum letakkan harga apa kita nak, pilihan pada pengguna mana yang kita nak pilih. Kalau kita fikir pasal jam lah, boleh sampai 100,000, sejuta apa ada jam. Tapi kalau kita tak mampu buat apa kita, jam yang 200-300 pun dah yang boleh dipakai. Betul. Jadi pilihan tu di kita. Betul. Jadi menjelang Hari Raya ni pun Pak Engku ingin menyerulah kepada pengguna. Kita sekarang ni berhadapan dengan pandemik COVID. Dan ekonomi juga agak tertekan. Jadi perlulah kita menjelang Hari Raya Aidilfitri ini nanti, cubalah kita muhasabah diri. Jangan kita ikutkan cara kita dulu berbelanja. Kita berhadapan dengan ekonomi yang agak meleset. Dan peluang untuk mencari pekerjaan pun agak berkurangan. Jadi mengapa kita kalau ada kerajaan bagi bantuan sedikit-sedikit tu, janganlah digunakan secara boros. Kita jangan pasal kita tak tahu COVID ni berapa lama lagi pun kita tak tahu. Dan tanggungjawab kita juga sebagai pengguna untuk menjelang Aidilfitri itu untuk menentukan cara kita membeli, cara kita punya belian, cara kita pergi tempat membeli dan sebagainya. Fikirkanlah, ikutlah SOP yang seperti mana yang kita dah diberikan oleh kerajaan. Ini dapat kita bersama-sama nanti merayakan Aidilfitri. Kalau tak tu besok ada yang sakit dan sebagainya kan, jadi tanggungjawab di kita lah
untuk menjaga diri kita. Ya. Mungkin ada juga nasihat terakhir daripada Pak Engku sendiri untuk peniaga terutamanya yang di saat-saat akhir ini mengambil kesempatan untuk meneruskan promosi mereka dengan lebih giat lagi, tetapi dalam masa yang sama tidak menjaga kualiti mereka, barangan yang dijual, pakaian yang dijual, makanan yang diberikan untuk pelanggan terutamanya. Jadi kita tak nak mereka mengambil kesempatan. Jadi mungkin sedikit nasihat pada Pak Engku sendiri untuk mengelakkan masalah yang timbul kemudian hari disebabkan oleh perkara ini. Pak Engku cakap, bila mana kita berhadapan dengan pengguna dan penjual, ya, itu adalah satu rantaian yang kalau kita lihat dari segi nilai moral dan nilai agamanya adalah sesuatu yang ada tanggungjawab bersama. Pihak penjual, dia bertanggungjawab untuk memberi maklumat, dan pihak pembeli perlu diberi maklumat dan perlu tahu maklumat apa yang dibeli dengan harga yang sekadarnya. Jadi kalau kita ikutkan dari segi undang-undang jual beli dalam Islam, kita kena ada kita punya akadnya. Jadi Pak Engku ingin serulah, baik peniaga, baik pengguna, kita gunakanlah pembelian dan membeli dan penjual ni tadi, buatlah, ikutlah apa yang dah diperuntukkan. Sama ada dalam undang-undang komersi kita pada hari ini ataupun dalam nilai-nilai norma moral dan keagamaan. Sama aja. Buat apa kita nak menipu pengguna, dan pengguna pun janganlah kita ditipu. Minta, tanya. Kita perlu tahu barang yang kita beli. Dan kita perlu tahu harganya berapa mengikut mutu yang kita kehendaki. Jadi penjual perlu pula memberitahu. Jadi ini benda ni dari segi perundangan komersi pun ada, perundangan moral pun ada, segi agama pun ada. Perlu kita guna pakai sebenarnya. Banyak orang membelakangkan ni sekarang ni. Betul. Itu dia pencerahan kempen kita berbelanja ketika Aidilfitri ini, jangan mengambil kesempatan ini, sebenarnya semua pihak lah kan. Biasanya kalau baju raya lah secara online kan, kalau kita beli itu kadang-kadang saya pernah beberapa kali terkena lah. Sampai alah ini ke kualiti dia. Kualiti kain itulah kan, sebab yalah bila kita beli dalam talian ni dia bagi deskripsi tapi kita tak tahu macam mana dia sampai. Dan selepas itu saya dah tidak percaya kepada dalam talian. Itu sayalah. Tapi itu semua pilihan anda semua, tapi apapun kita cek kedua-dua pihak ada hak untuk tahu kualiti dan juga tahu harga. Terima kasih sekali lagi kepada Tengku Azwar, Tengku Abdul Razak ataupun Pak Engku. Selepas ini kita akan bercakap juga mengenai 10 malam terakhir